dia tak akan ada efek. Dia besok dia makan satu kotak, dia kata alah tak ada benda, dia tak ada order gitu. Tanya dia penyakit dia macam mana, stage berapa. Dia kata memang lupus ni tak boleh anu ni, kan. Sakit betul lah, kan. Okey, awak makan 3 pagi 3 malam. Kalau awak nak, kalau kanser serius, katakan diabetik dah menanah tu, suruh dia belasah 4. Lepas tu dia beli lagi liquid, belasah lagi liquid tu yang 180 tu, belasah makan. Macam kita harga, kata pasal duit. Sebab ni suplemen yang boleh insyaAllah baikkan awak, stablekan awak. Baik macam saya ni kan, 90% saya punya lutut ni memang tak ada masalah dah. Kalau tidak, hanya 2 pilihan bagi saya. Pilihan pertama, dia injek saya, dah injek pun 4 bulan sakit balik, jelly. Yang kedua dia kata potong tukar. Tukar lutut dipanggil total knee replacement in English. You all speak English no? Never mind, I speak for you. Total knee replacement, dia tukar, dia potong-potong ni, dia tukar titanium. Kalau private hospital 80,000. Pasal besan dia tukar 12. Kalau insurans. Bagaimana? Saya punya ni alhamdulillah tak payah tukar. Okey, awak tanya berapa lama meja kau makan ni? Dah setahun lebih. Habis kau nak makan sebulan ni. Sorry lah dia kena makan sampai dia akan, daripada knee saya ada penyakit yang kedua, ya. Pipih manis. Penyakit ketiga, darah tinggi. Penyakit yang keempat, prostat. Ya. Perempuan tak ada prostat, lelaki ada prostat. Kita pergi ke prostat dulu. Prostat saya pun, ya, alhamdulillah. Sebab saya prostat ni, saluran kencing kita kat bawah tu, dia bengkak tau. Okey, sebelum tu saya cakap tadi, metoxyflavone ni, dia boleh mengejutkan bengkak. Jadi pada lutut tadi, yang bengkak tadi, yang geser-geser bengkak tu, dia kecutkan. Dia tak sakit kan, dia kecutkan bengkak. Itu keistimewaan dia. Jadi kalau prostat yang bengkak tu, dia akan kecutkan prostat. Bila kecut, jadi macam biasalah. Macam mana saya boleh tahu prostat saya okey? Saya pergi doktor, kalau tak selayang tu, dia akan masukkan satu bilik dulu sebelum jumpa doktor. Kalau siapa ada prostat, dia tahu. Dia kata pergi kencing dulu. Kencing, maaf tekak bila kencing dulu dalam bilik air tu, dalam toilet tu dia ada measurement. Kalau kencing dia kan, jumpa doktor dia kata kena makan tambah ubat lagi. Kalau laju je, okey. So saya punya alhamdulillah dan 7 bulan saya pergi, semua laju je. Jadi sebenarnya kita makan suplemen ni supaya kita tak mau makan ubat. Ada orang tak suka makan ubat, dan makan ubat akan sumbatkan sel dalam badan kita, dan akhirnya organ-organ kita akan rosak. Ini cakap masjid ni. Abang saya dah kena dah dialisis, dah tak ada arwah. Dia obat nimbun-nimbun makan. Jadi bila saya pergi ke Selayang untuk saya punya ni, dia bagi saya ubat kuning biji untuk prostat. Saya tak makan 6 bulan, tak kira dekat bilik saya tu selamba prostat ni. Saya pergi hospital, saya diam, tak beritahu. Doktor kata, tak payah 3 bulan dah. Kita you boleh datang 6 bulan lagi. Dia tak tahu yang saya tak makan ubat. Apa saya makan? Kena hitam. So 2 problem solve. Yang ketiga, darah tinggi. Saya pernah darah tinggi kepada 175. Normal berapa saya? 120. Bawah 80 Yang kita nak 120, 130. Bila dia melancong 175, 200, lepas tu kita tak pergi hospital lagi, dia naik lagi, pum, dapat stroke. Okey, macam mana dia boleh baikkan darah tinggi? Di apa ni? Sebenarnya saya bayangkan ni saluran darah kita ya, dalam kita punya arteris ya. Ni bermakna dia sempit, dia sumbat. Dia sumbat kerana kolesterol dan toksik-toksik yang dalam tu. Satu, bila dia sumbat, darah tak boleh mengalir, pening lah kepala kita kan. Darah tinggi kan kita pening kan. Okey, yang jahat dia, bila dia pergi kepada kapilari, daripada arteris ni, saluran besar tu, dia pergi saluran kecil,
kepada otak-otak kita ni. Dia panggil capillaries, right? Kalau orang kecil dia pergi ni, tiba-tiba kalau orang kata customer kita dia dapat stroke ataupun dia dapat jantung yang masalah, dia pergi hospital. Hospital kata, oi kena buat stand. Stand tu tak? Stand. Kerana dah arteri tu dia bubuh besar kan. Lepas tu dia beli cairkan darah kan. Itu semua tak boleh mengatasi masalah stroke nanti. Kerana bila sampah saraf tu ada lagi, dia akan pergi ke kapilari dia kecil tu, dia tersumbat kat sini, dan itu yang kena stroke. Apabila seorang dapat stroke sekali, antara dia habis sebelah kanan atau dia habis kanan atau ni sengot, dia akan dapat 7 kali lagi stroke. Dalam 7 tu dia hidup tak hidup tu serah pada Allah Ta'ala, dia hidup sampai dia hidup lah 7 kali. Jadi orang dapat stroke, aku dapat stroke dah ke dalam ubat hospital. No, you kena ambil suplemen nak bagi balik, buangkan kolesterol yang toksik-toksik dalam badan, mengambil diarco 1, ini saya tambah lagi diarco 1, kedua you ambil kelapa darah, ketiga ambil minyak zaitun, keempat ambil vitamin C, nak menambahkan. Kerana dalam badan kita ni kapilari arteri kita berjela-jela, kita dah makan toksik, makan makanan dah bertahun-tahun, jadi dah banyak dalam badan kita, nak buang dia tak boleh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Sekurang-kurangnya diarco ni 6 bulan. Saya boleh jamin 6 bulan apa penyakit akan stable. Tak percaya, sediakan kat rumah satu Omron punya pressure, belikan dekat pharmacy, suruh anak beli kalau tak ada duit, atau dengan beli diabetik punya reader. So sebelum awak sendiri makan atau orang yang makan kat semua tu, suruh dia ambil reading lah. Dia tulis lah reading dia hari ni berapa kan, darah dia 10, dia punya reading blood pressure 160, tak? Lepas tu dia makan diarco. Kalau dia power, dia punya darah dah tinggi sangat, dia makan 3 ke 4 pagi, 3 ke 4 malam, dalam seminggu dia ambil reading, habis seminggu dia ambil reading. Dan siapa akan ubat dia makan tau. Macam saya makan ubat, tapi saya sekarang nak beritahu awak, saya punya diabetik 4 metformin tu, 4 biji metformin kena makan 2 pagi 2 malam. Siapa orang diabetik dia tahulah. Saya sekarang makan 1 je. Darah tinggi 10 mg dengan 1 yang kecil tu, saya makan setengah daripada 10, 5 mg. Jadi saya dah pagi-pagi tak adalah terlambat ubat depan saya. Prostat dia tak makan dah. Itu kita nak supaya satu hari kita bebas dari makan ubat. Kerana ubat lama-lama dia chemical, lama-lama dia sangkut kat sel kita tak bernafas, sel dalam organ kita akan rosak, kita akan ada masalah macam-macam komplikasi. Itu yang ketiga, darah tinggi. Last sekali diabetik. Diabetik saya susah nak cakap. Masa dulu diabetik saya makan dah turun. Tapi saya nak mengaku lah diri saya ni susah sikit dari segi nafsu makan. Baru-baru ni saya bantai D24 durian. Makan apa-apa kau tak pantang, tak payahlah makan diarco. Bayar RM80 satu D24. Pasal dah gian dengan nak makan durian. Jadi kalau awak nak hilangkan diabetik, pergi kat Dr. Ju punya Google, dekat dia punya website, pergi kat Dr. Norman Norawi. Kalau nak masuk grup saya akan hantar awak kat Telegram Norman Norawi. Dia akan bagi tahu awak. Pertama sekali, sakit jantung ke, sakit kencing manis ke, sakit apa pun, musuh yang teruk sekali, yang jahat sekali, apa? Gula. Zero gula. Habis tak ada makan gula, nak makan apa? Stevia. Okay. Ganti dia stevia. Biasa kan. Okay. Lain daripada itu, nafsu awak berbeza-beza, saya pun lazim-lazim. Jadi kalau awak betul-betul nak kurangkan diabetik awak, gula, buang. Diarco ni boleh amalkan terus, ya kan. Lepas tu mana-mana manis, roti pun tak boleh makan. Dan nasihat doktor pro yang di Kanada tu, puasa. Jadi kalau awak boleh makan diarco, tiba awak belasah, gula, minum teh tarik, teh etin, minum apa suka pun tak guna juga.
Kalau dia turun pun lambat. Tapi orang kata, aku dah makan dia kok. Ada cikgu kat Mesir tanya. Dia kata, Tuan Haji, saya punya ni tak anu lah. Kau main belasah je. Dia belasah. Dia makan dia kok, dia belasah. Tak boleh. Pantang kena hand in hand. Okey. Okey, saya berhenti kat situ soalan.